Dunia kita yang indah ini akan menjadi pudar tidak lama lagi. Kerana kita menghasilkan lebih daripada 19,000 tan sisa pepejal atau sampah setiap hari. Ya, itu betul. 19,000 tan dan jumlah ini kian meningkat setiap hari. Sampah yang kita hasilkan terdiri daripada 45% sisa pepejal makanan, 24% bahan plastik, 7% kertas, 6% logam dan 3% kaca. Jumlah ini amatlah banyak dan tidak lama lagi kita akan menghadapi masalah kekurangan tempat yang sesuai untuk melupuskan sampah ini. Selain daripada itu, kira-kira 1/3 daripada sampah yang kita hasilkan akan berakhir di dalam sistem saliran dan tanpa pengurusan sisa yang baik ini akan menimbulkan masalah kesihatan awam, ekonomi dan pencemaran alam sekitar yang amat teruk. Semua ini disebabkan oleh tabiat buruk harian kita membuang sampah berata-rata yang telah menyumbang kepada keadaan sekarang ini. Kita tidak patut mengambil cara mudah dengan membuang sampah sarap bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kita patut sentiasa sedar akan cara-cara pelupusan sampah kita. Kita tidak boleh membuang sampah sewenang-wenangnya dan melupakannya sambil mengharapkan orang lain untuk membersihkannya. Kita tidak boleh mengkompromi masa depan anak-anak kita serta anak-anak mereka kelak. Sememangnya, terdapat satu cara untuk kita menyumbang kepada pengurangan sampah. Kitar semula. Ya, kitar semula. Mengitar semula mengurangkan sampah yang dihasilkan dan secara langsung akan mengurangkan keperluan untuk tapak pelupusan sampah. Mengitar semula mengurangkan pencemaran dan menjimatkan tenaga. Jika dibandingkan dengan kos pengurusan tapak-tapak kampus tanah dan pelupusan sampah, mengitar semula adalah lebih menjimatkan dalam jangka panjang. Pendek kata, dengan mengitar semula, jumlah sampah yang patut dilupuskan akan berkurangan. Mengitar semula juga akan mempertingkatkan lagi kebersihan persekitaran dan kualiti hidup. Benarkan saya menunjukkan cara bagaimana kita boleh mencapainya. Ikutlah saya. Hello, Puan Sharifah. Sedang menyediakan hidangan makan tengah hari? Ya, kenapa? Tahukah anda bahawa kita sebenarnya boleh mendapat sedikit wang daripada sampah kita? Dan bukan itu sahaja. Jika anda mengitar semula sebahagian daripadanya, jumlah sampah yang dibuang juga boleh dikurangkan. Mendapat sedikit wang? Betul ke? Sila ikut saya dan saya akan tunjukkan bagaimana Puan Pamela melakukannya. Di sini, kita melihat Puan Pamela dan anak-anaknya mengasingkan dan mengitar semula sisa-sisa rumah mereka. Semua kaca, sama ada berwarna atau tidak, termasuk botol minuman, bekas makanan, botol vitamin dan kosmetik boleh dikitar semula. Semua jenis bekas aluminium dan keluli seperti tin makanan dan minuman juga boleh dikitar semula. Semua kertas putih dan berwarna, surat khabar, majalah, buku, skrap kertas, buku panduan telefon, katalog, risalah, kalender, kad, sampul surat dan kotak kardbord boleh dikitar semula. Semua jenis plastik sama ada berwarna ataupun tidak berwarna seperti botol minuman, botol air mineral, bekas makanan plastik, bekas bahan pencuci dan bekas pil vitamin boleh dikitar semula. Apabila kita mengasingkan sampah sarap kita dan melupuskannya secara berasingan, kita menyumbang ke arah persekitaran yang lebih bersih serta kehidupan yang lebih sihat. Apabila kita mengitar semula, kita membuang sampah yang lebih sedikit. Jadi, asingkanlah sampah sarap anda di rumah dan bawalah ia ke pusat pengitaran semula yang terdekat. Barangan anda yang boleh dikitar semula akan ditimbang, dicatat dan diakui penerimaannya. Begitulah Puan Sharifah, memang ada wang dalam sampah sarap.
Oh, saya tidak tahu langsung. Lihatlah itu. Memang merugikan. Siapakah yang meninggalkan benda ini di sini? Pak Ali, anda tidak sepatutnya membuang perabot ini. Ia masih dalam keadaan baik. Dengan sedikit pembersihan, ia akan kelihatan baru semula. Daripada membuang semua barangan lama sewenang-wenangnya, dengan sedikit kreativiti, cubalah mengitar semula sebanyak mungkin barangan yang hendak dibuang itu atau hantar ke pusat pungutan untuk didermakan kepada pertubuhan kebajikan. Mengitar semula sangatlah penting. Semakin banyak kita mengitar semula, semakin kurang kita perlu bergantung kepada bahan mentah. Dan semakin kurang kita bergantung kepada bahan mentah, ia semakin baik untuk dunia ini. Semakin banyak bahan mentah kita gunakan, semakin berkuranglah tinggalnya sumber semula jadi. Pengitaran semula mengurangkan pencemaran, membersihkan alam sekitar dan menjimatkan tenaga. Oleh itu, adalah menguntungkan kita semua untuk mengurangkan penghasilan sampah dan pencemaran. Gunakanlah semula sebanyak mana yang mungkin. Kitarlah semula sebanyak yang kita boleh. Kita boleh melakukan ini hanya dengan mengubah tabiat kita membuang sisa dan sampah. Ia bermula dengan semua dan setiap orang. Setiap orang di antara kita mestilah menerima tanggungjawab masing-masing. Memupuk tabiat mengitar mungkin akan mengambil masa yang lama. Apa yang boleh anda lakukan ialah bermula secara kecil-kecilan di rumah sendiri. Ingatlah, kurangkanlah sampah sarap. Asingkanlah sampah sarap. Kitarlah semula dan gunakanlah semula barangan lama anda. Mengitar semula meningkatkan kebersihan dan kualiti kehidupan, dan ini boleh dicapai oleh kita semua.